Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita sama balik kitab kita ni, kitab Sabilul Muhtadin karangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Al-Ba' ruku-ruku semai lagi, dan kita masih bicara ruku keempat, itu bacaan surah Fatihah lah. Okey, adapun nisfunya yang pertama nama baca seorang pada pertengahan membaca Fatihah. Nah, seorang yang pertengahan membaca Fatihah timbul keraguan apakah sudah dibacanya basmalah atau tidak. Waswah. Maka Fatihahnya diteruskan sekalipun dengan rasa ragu. Dia tak bicara ke waswah ni. Waswah ni. Baca bismillah ke doa ni. Dia kata suruh teruskan baca Kemudian baru ia ingat bahawa basmalah telah dibacanya, maka wajib atasnya memulai membaca Fatihah dari awalnya hingga akhir. Baca basmalah ni. Jadi dia kata kali waswah, baca Fatihah kedua, dia terus juga. Lepas tu dia ingat bismillah, dia baca dah bismillah dah. Maka wajib atasnya mulai baca Fatihah dari awalnya hingga akhirnya, dia kata dah. Dia cara jugalah ni, bukan tak cakap waswah dah. Jadi tak boleh ragu bagi dia ni. Dia baca juga. Dia ragu kena ulas semula dah. Kerana ia melalaikan apa yang dibacanya dalam keraguan. Maka bacaan yang dalam keraguan tadi seolah-olah bacaan bukan Fatihah. Dia ragu tak kira bukan bacaan Fatihah dah. Inilah dikuatkan oleh Syekh Ibn Hajar dalam kitabnya Tuhfah yang mengikuti pendapat Ibn Suraj. Ada khilaf lagi dah. Tapi kena ingatlah, kalau kita nak pergi pendapat ni pun jangan sampai tahap wasbah. Asal kita kita baca bismillah sama. Bila kita tak baca lain lah, kita mazhab Maliki ke apa, hak biasa tak baca nak. Tabiat kita dah baca. Kalau ni ikut wasbah kita gak. Jadi kau berborak lah, kau berak dah. Okey, lepas tu kalau di antara ayat Fatihah diselangi dengan zikir-zikir lain, yang masuk celah tu, antara surah ayat-ayat Fatihah tu dia masuk zikir-zikir lain lah, yang tidak ada hubungannya dengan solat. Umpamanya mengucap alhamdulillah ketika bersin, baca ihdinas siratal mustaqim, bersin alhamdulillah, dan mengucap subhanallah, subhanallah, kerana memberikan izin masuk kan? Sebab subhanallah kan? Maksud Allah, supaya tanda lah orang boleh masuk kan? Atau mengingatkan baca orang lain dari imamnya dengan qasad bacaan. Jadi dia dia qasad baca Quran, tegur tak imam dia baca Fatihah, tegur tak imam baca surah lain lah. Itu tengah baca Fatihah dengan tak imam baca salah, dia pun tegur tak imam baca Fatihah salah tu dah. Jadi putuslah dengan Fatihah dia. Maka putuslah dengan zikir itu mualak Fatihahnya. Jadi sambung Fatihah tu terputus sekalipun hanya sedikit pun dan hendaklah bacaan Fatihahnya diulangi kembali terkecuali jika lupa. Jadi kalau dia kena ulang semula lah, dia putus dengan subhanallah ke alhamdulillah ke disebut tu, tak mula daripada awal. Kecuali dia lupa lah. Lupa tu dimaafkan lah. Atau jahil, aku hukumnya dah. Maka tidaklah dia agak putus mualak Fatihahnya sekalipun jaraknya lama. Gitulah lebih kurang Okey, lepas tu, dan jika diselingi ayat Fatihah dengan zikir yang ada hubungan dengan solat. Ni pula hak kira hak seling, hak masuk celah-celah antara baca surah Fatihah tu, ayat Fatihah tu yang ada kaitan dengan Fatihah lah. Ada hubungan dengan solat. Ada hubungan dengan solat. Umpamanya mengucapkan amin bagi baca imamnya. Dan peringatkan imamnya yang lupa dengan terdiam, dengan qasad bacaan dan dengan qasad memperingatkan.
Tak ada kosak baca saja no. Kosak peringat kan. Dah sekali nak ingat jadi kaitan semaju ha. Seperti mohon rahmat dengan membaca Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Tengah-tengah tu sebut ihdinas siratal mustaqim kau gapo kan, lepas tu sebut Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin kau gapo kan. Dikala mendengarnya imam sebut ayyafirullahu lakum wallahu anin, bukan ayat lain, bukan surah Fatihah dah. Seperti mohon rahmat dengan Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin, ya Tuhanku ampunilah aku dan kasihilah aku dan kaulah yang sebaik-baik yang memberikan kasihan. Dikala mendengar imam yang membaca ayat rahmat umpamanya ayyafirullahu lakum wallahu ghafurur rahim, bahawa Allah mengampuni padahal Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya jumpa ayat ni surah An-Nur ayat 22 ni. Tak imam baca je pun dia pun sebut Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Nah. Ataupun mohon perlindungan dari azab neraka dengan membaca Rabbi inni a'udzubika minal azab. Ya Allah ya Tuhanku, aku berlindung denganmu dari azab. Nah. Dikala ia mendengar imamnya membaca ayat walakin haqqat kalimatul azabi 'alal kafirin. Tetapi telah pastilah berlaku azab terhadap orang yang kafir. Walakin haqqat kalimatul azabi 'alal kafirin. Surah Az-Zumar ayat 71. Dengan ayat tu dia pun baca Rabbi inni a'udzubika minal azab. Ya. Jadi masuk celah-celah baca Quran tu dia baca benda-benda gitu ya. Okey. Ataupun dia baca bala wa ana ala zalika minasyahidin. Betul lah, bahkan ya Tuhanku dan saya terhadap itu menjadi saksi. Bahkan betul lah. Dan saya atas perkara itu jadi saksi dah. Dikala mendengar imam membaca ayat Ali sallallahu bi ahkamil hakimin, bukankah Allah yang seadil-adilnya? Nah, surat ayat 8 itu dengan ayat itu dia menjawab bala ana wa ala zalika minasyahidin. Celah tu dia baca benda-benda gitulah. Ataupun membaca Subhan Rabbil Azim, Maha Suci Tuhanku yang Maha Besar. Dah. Tak kala imam yang membaca fasabbih bismi rabbikal azim. Ayat fi amanah, maka bertasbihlah kamu dengan bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang Maha Besar. Surah Al-Waqiah ayat 74. Dengan ayat ni seolah-olah yang angkat Tuhan suruh dia bertasbih, dia pun sebut Subhan Rabbil Azim, Maha Suci Tuhanku yang Maha Besar. Tolong semaya ni kan. Ataupun dia baca Subhan Rabbil A'la, Maha Suci Tuhanku yang Maha Tinggi dah. Sucikanlah Maha Suci Tuhanku yang Maha Tinggi. Lepas tu tak kala dia mendengar imam baca Sabbih isma rabbikal a'la, sucikanlah nama Tuhanmu yang paling tinggi, surah Al ayat 71. Dengan ayat ni tok imam baca dia pun sebut Subhan Rabbil A'la lah. Sabbih isma rabbikal a'la tu dia sebut Subhan Rabbil A'la lah. Jadi guan kalau baca putus kamu alat Fatihah ke apa dah. Tiba-tiba baca ni. Semua zikir dikemukakan di atas kalau dibaca tidaklah memutuskan mualat Fatihah. Tapi hak ni dia kata putus mualat dah. Baca tadi kira putus dah. Tadi hak ni kalau di tengah-tengah. Baik ihdinas siratal mustaqim tadi baca imam dengan baca sabbih isma rabbikal a'la. Dia pun sebut subhan rabbil a'la. Dia kata dah. Dia tak putus dah. Kerana disunatkan membaca dalam solat. Sunat baca ni sunat. Hak mana kait dengan ayat dah. Kait dengan ayat. Bala ana ala zalika minasyahidin ka. Subhanallah azim sunai ada ka ataupun Rabbi a'udzubika minal azab, Rabbi ighfir warhamma anta khairur rahimin. Ini contoh-contoh hak mana yang berhubungan dengan ayat yang dibaca oleh imam. Dia tidak memutuskan baca Al-Fatihah dia nak. Kerana benda tu sunat dia, sunat dia. Berbeza dengan zikir untuk memperingatkan imam yang lupa sehingga terdiam dan masih mengulang-ulang bacaannya, maka terputuslah mualat. Maka terputuslah mualat kalau tidak disunatkan menegur imamnya, namun sunat baginya mulai membaca Fatihah agar keluar dari khilaf ulama yang mewajibkan mengulangnya. Sebabnya ada khilaf lah. Mungkin tak boleh belakang, ada kata boleh letak putus mualat, ada kata tak putus mualat. Tapi untuk berhati-hati, kalau zikir ni ingat tu imam tu, dia balik dia kata sambung start mula daripada awal lah Fatihah dia.
Demikian pula tidak terputus mualak dengan sujud tilawah ni. Sujud tilawah ni kita imam baca surah sejadah ke apa, tiba-tiba nak sujud sejadah. Dia mari baca Fatihah. Tak ada habis Fatihah tengah jalan tu. Imam sujud tilawah, sujud sejadah panggil sujud tilawah. Jadi bersama dengan imam lah. Kerana yang seperti itu diperintahkan. Jadi kalau kita wajib ikut imam dah. Untuk imam sujud sejadah, kita sujud lah. Tak boleh kita kakung gitu dah. Jadi jadi kena benda tu diperintah agama suruh. Termutus mualak dengan diam yang lama ialah lebih terlepas dari senapas dengan tiada uzur sekalipun. Ni pun masalah. Senapas dari mana dah? Tapi kitanya jangan lama sangat lah dah. Bukan senapas sungguh. Kalau kira dah. Tapi ada lah pendapat dalam masalah kita tu senapas sungguh dah. Senapas sungguh ya. Oh ni dia agak pas nikah ni nak. Jadi payah nak nikah. Sedangkan masuk mualak sebenarnya bukan senapas. Maksudnya jangan putus. Janganlah putus sama dah. Jadi terputus mualak dengan diam yang lama ialah lebih terlepas dari senapah dengan tiada uzur sekalipun. Tidak diniatkan memutuskan bacaan. Tak niat putus pun juga putus juga dah. Berbeza dengan diam kerana uzur seperti lupa atau jahil atau sesak nafas atau kerana mengingat mualak, mengingat ayat yang berikutnya sebagaimana diterangkan di atas. Jadi nak ingat nak gapo tu kira terpaksa kita tidak putus. Kita tak sambil senapah lah. Kita kira lama uruf ni ikut uruf ni. Lama doa ni lebih. Kita 10 saat ke gapo ni baca Fatihah ke gapo lah. Kalau senapah ni berat doa lah. Jadi was-was lah. Jadi nyakit asal. Sedangkan benda ni kita kena faham. Nas kalam kitab ni. Dia tak serupa nas aku hadis. Kalau Nabi ayat senapah sungguh. Kita nak pergi ke mahkamah. Ni Nabi tak ayat dah. Cuma pendapat ulama. Istidlal dia pun kira dia tak ayat dalil tu. Maksudnya dia ni istihad dia sajalah. Istihad dia ni tidak kata muktamad kita kena pergi ke mahkamah. Tapi roh dia kena faham ni. Maksud itu tak bila lama lah. Janganlah kita berhenti lama. Ikut urus ni kita kata macam berhenti dia baca Fatihah. Gitu dah. Gitu dah. Jangan kira-kira senapah tu. Demikian juga terputus mualak ni, putus sambungnya menyambung ayat Quran ni dengan diam sementara, iaitu sekadar dia bernafas atau beristirahat jika dikosakkan putuskan bacaan. Kalau putus bacaan ni lain lah. Ni kita kalau niat putus bacaan tu boleh lah kita kata sementara. Apa? Memang niat putus. Memanglah putus sungguh lah. Tapi dia tak niat putus dah. Kita nak maafkan lah berapa saat tu. Janganlah kira senapah sungguh dah. Okey, lepas tu lepas tu dia kata segala perbuatan yang disertai niat mempengaruhi perbuatan itulah. Yang disamakan dengan orang yang menerima titipan Haiti ke benda titipan Haiti. Lepas tu atau fatarah. Jadi dia katanya titipan ke apa ni hamil hati. Dan harta itu dah. Titipan harta ni, titipan harta maksud lebih pitih ni. Perbuatan itu sama dengan orang yang menerima titipan harta dan harta itu dipindahkannya dengan niat khianat. Maka ia bertanggungjawab terhadap perbuatannya sekalipun dalam bentuk pertama ia tidak wajib mengganti dia. Asal-asal ni kita orang bersifat kita percaya kita tidaklah wajib jaga dah. Dia kadang-kadang khianat kita tak seterima dia nak beri juga suruh jaga dah. Jadi tidaklah bertanggungjawab 100% kecuali kita cuai. Tapi kalau kita khianat, memang niat khianat ataupun kita cuai, kena gantilah. Kena bertanggungjawab juga walaupun orang itu beri kita tak usah mana pun orang beri. Kalau kita cuai orang ropok curi dari kita dah. Kita jaga dah tiba-tiba ada orang ropok curi dah. Maka tak payah gantilah. Gitulah. Saja kalau kita tak cuai, tapi kalau kita je cuai ataupun kita khianat, memang kita khianat, buat lagi pitih dah. Orang percaya kita dah. Kita buat lagi pitih, maka benda tu tanggungjawab kita kena gantilah gitulah dah.
Dalam bentuk pertama tu, dalam bentuk asal tak wajib. Tapi dalam bentuk khianat, wajib ganti dah. Begitu juga asal-asal ni kita surah Fatihah ni. Senapah, kalau lebih lah kata senapah, kita kata tak lama sangat huruf, tak putus lagi Fatihah. Tiba-tiba kita sementara apa kita niat nak putuskan bacaan Fatihah. Jadi kita niat nak putuskan bacaan Fatihah, jadi putus sungguh lah. Pasalnya berdasarkan niat. Innamal a'malu binniyat ni. Habis itu dah. Syahadat ni. Jadi jika seorang ragu sebelum rokok, sebelum rokok tu dia ragu. Dia ragu apakah telah membaca Fatihahnya atau belum baca lagi Fatihah, atau ragu sebelum berisalah. Sebelum berisalah tu mikir, aku ni tak baca Fatihah dah. Ragu dah. Jadi apakah telah dibaca atau apakah telah dibacanya tahiyat dah. Dekat nak berisalah, baca dah tahiyat sana. Atau belum baca tahiyat, maka wajiblah ia atas ni membaca Fatihah dan tahiyat. Demikian juga wajib mengulangi Fatihah dan tahiyat jika ragu pada pertengahan membacanya. Jadi kita tengah baca tu, aku baca ke bismillah, aku baca ke alhamdulillah. Boleh lah, tapi gitulah, jangan ikut egel lah. Ikut egel dia jadi was-was lah. Dan kita biasa dah semaya, main baca semua automatik. Kita akak tak kebir kat kita baca Fatihah semua dah. Jaranglah jadi dah. Mungkin tak terjadi tak baca Fatihah. Pasal kita terbaik gitu dah. Tapi jangan ikut egel lah. Kita jadi was-was semua. Tapi gitulah. Ikut fiqh ni gitu bicara. Tapi jangan ikut egel sangat lah. Sehingga kita jadi was-was dah. Tahiyat tu tengah tahiyat tak baca tahiyat boleh lah masa tu nak. Gitu. Tapi jadi kena boleh. Kalau rakaat tu cukup dah. Tak baca Fatihah. Kena bangun baca semula lah. Duduk tahiyat dah. Aku tak baca Fatihah dah. Apa biar betul lah ragu tu ragu sungguh. Dah jadi jangan ikut egel jadi was-was dah. Memang ada kita baca. Jangan kita kata tak baca dah. Kalau dia sungguh, memang dia ragu sungguh dah. Jadi dia kena bangun, kena baca Fatihah mula. Kena ulas mula. Kita tak jadi rakaat tu. Ataupun rakaatnya tak baca Fatihah tak jadilah. Kira macam rakaat lain tambah rakaat tu tak jadi rakaat. Tetapi kalau ragu sudah selesai daripada sembahyang dan rokok dan salam dah, maka tidaklah merosakkan solat. Selagi kayak gini ni. Lepas naslah maya. Dia sesam maya baru dak ukit pakai. Kira baca habis. Selagi selepas rokok. Sepatutnya kita ni kalau ragu sungguh boleh juga. Tapi adakah kita ragu betul-betul ragu dah? Kita kata kalau mai ragu kita ni memang ragu sikit je dah. Kemungkinan besar kita baca. Jangan dia ulai lah. Jadi was-was lah. Kau kuat was-was. Lepas rokok pun kita kira baca. Lepas salah lagi lah. Jadi kita tidak merosakkan salat. Dia kira gini lah. Betul-betul ragu sungguh. Memang kita, ataupun kita rasa belum tak baca. Barulah kita boleh ulang. Kalau tidak kita anggap benar baca dah. Pasal tidak ia jadi was-was. Berat ni jadi nyakit was-was dah. Berasa tak baca. Berasa tak kena lah. Aku rasa tak baca. Padahal baca dah. Padahal kita ni automatik je kita baca Fatihah. Dia kita akan takbir tu. Tak ada benda lain dia kita buat. Wajib dia kita baca Fatihah dah. Pasal banyak kita tak lagi gitu dah. Was-was anggap pun lah. Sepatutnya lah. Kalau main lah ni tak, tipu dari setan kata nak suruh was-was tu tak, dia ada khinzib dia. Setan khinzib dia nak tipu kita ni, nak khianat kita, jadi kita was-was dah. Tu kita jangan duk layar je lah, nak lawan dah. Okey, habis itu. Okay, siapa yang tidak boleh membaca seluruh Fatihah kerana sudah sempit waktu dia? Dia tak ada nak baca Fatihah kerana tak yang mari lewat ya. Masbuk dia kata masbuk dia. Dan tidak sempat lagi belajar. Atau kerana bebar benuk dia, atau tidak ada orang yang mengajarinya, atau tidak ditemuinya Al-Quran, maka wajib atasnya membaca 7 ayat yang lain sebagai penggantinya, sekalipun ayat itu tadi bercerai-berai letaknya dalam Al-Quran, dengan syarat tidak boleh kurang jumlahnya hurufnya dari jumlah huruf Fatihah. Mazhab kita kena ganti nak ikut ayat juga lah, mana dah.
Mazhab Hanafi boleh tukar dengan zikir subhanallah, boleh tukar tak? Tapi tidak. Mazhab kita kena ganti 7 ayat Quran tu. 7 surah Fatihah, 7 ayat. Dalam surah Fatihah tu kena ganti dengan 7 ayat Quran juga. Tak boleh ganti dengan zikir yang lain dah. Tahulah Fatihah tak boleh hal lain lagi, tak boleh ikut logik kita dah. Nak ganti kan dah. Hal lain lagi tak boleh. Fatihah hak mudah tak boleh. Kita kira logik mazhab Hanafi dah. Kata baca subhanallah alhamdulillah gitulah. Zikir hak biasa hak mudah dah. Fatihah tak boleh surah mana hak boleh lagi kalau Fatihah tak boleh dah. Kul huwallah nak. Tak tahulah boleh ke tak nak. Kalau boleh lah ganti dah. Tapi kalau dia Fatihah tak boleh sekali hak lain lagi teruk dah. Okey, lepas tu tadi jumlah huruf tu biasa sama dengan Fatihah nak ganti dah. Syekhul Islam dalam syarah manhaj tu manhajut tulab dah. Itu kalau kitabnya bernama manhajut tulab. Syekhul Islam ni Syekh Zakaria Ansari. Syarah dia tu panggil Asnal Matadi. Dia kata bahawa jumlah huruf Fatihah termasuk basmalah sebanyak 156 huruf. Dah. Dengan huruf alif pada kata Malik jadi Maliki Yaum ni ada khilaf. Ada kata Maliki Yaumiddin. Kata soal lagi baca qiraat baca Maliki Yaumiddin, tak baca tak ada macam tak ada alif lah situ, tak baca panjang dah. Maliki Yaumiddin atau Maliki Yaumiddin. Ada dua lah cara baca tu. Dengan anggapan ada huruf alif situ masuk dan dengan bismillah sekali, jadi semua sekali kata 156 dah. 156 huruf. 156 huruf. Jadi masukkan di sini bahawa jumlah huruf pengganti tidak kurang dari huruf Fatihah. Seperti jumlah satu huruf adalah satu ayat tanpa Fatihah. Jadi nak ganti surah tu, kau gapo biar cukup, biar kira-kira tu lebih daripada 156 huruf lah. Tak ganti dah. Tak apalah nak perbincangan. Kata realiti tak tahulah. Realitinya dia orang tu erti Fatihah, tak erti benda lain dah. Surah lain tak. Okey, sunat. Jadi sunat menambahi ayat yang ke-8 agar dianggap sebagai pengganti surah. Jadi tambah lagi dah ayat ke-8 kau supaya boleh lepas daripada tahap tatang lah. Tahap wajib tatang dah. Tidak boleh diganti dengan terjemahan Fatihah ke dalam bahasa selain dari bahasa Arab, kerana dengan demikian hilanglah mukjizat Al-Quran. Tak boleh tukar lah. Tukar baca terjemahan. Tem-tem bawa maksud selain tak boleh. Allah berfirman, inna anzalna Qur'anan Arabiyya. Inna anzalnahu Qur'an. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya. Artinya bahawa sesungguhnya kami menurunkannya berupa Al-Quran dengan bahasa Arab. Surah Yusuf ayat kedua. Sedangkan bahasa ajam, bahasa yang lain dari bahasa Arab tidaklah seperti itu. Jadi bahasa lain tu setara mana terjemah setara mana pun tidak tepat dengan bahasa Arab yang asal dah. Mendekati makna tu boleh lah. Tapi nak kata satu muktamad tidak dah. Tidak lagi. You kena baca Quran ni dengan baca Quran asal, barulah baca terjemahan. Serentak tak boleh baca terjemahan saja. Dia tidak ada berkah. Yang lagi pemahaman macam-macam lah. Lepas tu jangan kata belajar tafsir sesak, kafir lah sesak ni. Dia belajar fardu ain yang wajib. Fardu ain tu daripada bahasa Arab juga. Fardu ain pun kafir kalau main syirik kufur dah. Jangan duduk setengah. Duduk pondok mana, duduk ngajar ngarut gitu dah. Tafsir ni benda mendekat ke pemahaman. Begitu juga fardu ain tu daripada tafsir lah. Main mana dah? Main mana semaya kita ni tafsir lah, tafsir Quran dah. Tafsir Quran barulah kita boleh amal dah. Daripada tafsir Quran dah. Cuma tafsir ni jangan lemah tafsir isyari atau tafsir batiniah, janganlah. Tu hak karut ni no. Kalau kita mengaku mengajar fardu ain tak mengajar tafsir, tapi duk main tafsir Quran guna kaedah batiniah dah. Huwa ni jadi kul huwallahu ahad, huwa tu boleh Muhammad juga dah. Allah dengan Muhammad ni sekali je. Kononnya dak. Jadi syirik lah dah. Tak apalah kena faham dah. Jadi tak boleh ganti dengan bahasa lain, kena baca bahasa Arab juga. Sedangkan bahasa lain dari bahasa Arab bukan tidaklah seperti itu, dan lagi kerana membaca Quran dengan bahasa Arab termasuklah ibadah tidak memadai dengan terjemahannya. Kalau kita baca terjemahannya tak boleh pahala alif 10 kali ganda dak. Lam satu huruf pula dah. Tidak gitu dah.
Tak boleh lah pahala setara tu dah. Okey, lepas tu berbeza dengan takbiratul ihram. Ya, takbiratul ihram ni berbeza dah. Dan dia kata boleh. Kita ada baca dah sebelum ni, kalau tak ada reti sungguh pun dia boleh tukarnya. Allah Maha Besar ke gapo kalau dia tak reti sungguh dah. Tak boleh sebut akbar, tak boleh sebut dah. Khutbah Jumaat. Mazhab kita ni boleh. Mazhab lain ada kita pergi ngaji pak negara asing ni capur mazhab lain dah. Orang dia tak reti ikut bahasa Arabnya tak. Tapi orang dia Pakistan tengah tu mazhab Hanafi dia ketua wajib bahasa Arab khutbah. Oh. Semata ya khutbah ni muka dia tak imam mungkin faham. Ada juga tak imam tak faham dak. Makmum lagi tak faham. Jadilah sekali baca cepat-cepatlah khutbah Jumaat ni dah. Yang anggap khutbah tu macam semaya dah. Jadi apabila yang anggap macam semaya baca ke Arab lah khutbahnya. Sekali tak tahu faham ke dak. Tak sampai maksudlah khutbah nak suruh orang faham dah. Mazhab kita ni boleh lah. Khutbah Jumaat ni boleh bahasa Melayu pun dah. Menuturkan 2 kalimah syahadah. Jadi 2 kalimah syahadah ni kalau tak boleh ke Arab pun boleh ke Melayu dia. Dan yang lainnya yang bukan Al-Quran. Benda ni bukan Quran ni boleh. Memanglah kita kalau boleh dua-dua. Tapi kalau tak boleh biar boleh. Bahasa dia sendiri dah. Bahasa Melayu, bahasa Cina, bahasa Jepun, bahasa Korea. Biar boleh dulu. Makna je terjemah dia. Biar masuk Islam dulu kalau tak boleh sebut ke Arab dah. Kewajib atas orang yang tidak pandai berbahasa Arab menterjemahkannya ke dalam bahasa yang dimengertinya. Jadi takbiratul ihram ke apa khutbah Jumaat itu kedua kalimah syahadat ke. Kalau tak boleh nak sebut pilot dak lidah dia nak. Jadi kena biar dia faham terjemahan dululah wajib terjemahan. Kalau tak mampu membaca 7 ayat Quran. Jadi dia tak mampu 7 ayat Quran pun dia tak mampu. Selain daripada Fatihah tak mampu juga. Maka wajiblah membaca 7 macam zikir. Ada juga kita ni walaupun kata Quran dah. Dia ada buah juga dah. Tidaklah masuk tak boleh baca lah. So zikir dah ganti pada surah ayat Quran dah. Orang tak kerti dah sebab masuk Islam. Maka wajib membaca 7 macam zikir atau 7 macam doa. Ataupun 7 macam doa. Dengan syarat jangan kurang hurufnya dari jumlah huruf Fatihah. Dengan kena lebih juga dah. Dan memadai 7 macam doa yang mengandungi pembicaraan tentang akhirat. Sekalipun hafal 7 macam zikir lainnya dah. Boleh. Ganti dengan doa. Tetap hak bicara pasal akhirat dah. Ya hafal tu dah. Dan kalau tidak hafal doa yang seperti disebutkan di atas, hanya hafal doa yang membicarakan tentang dunia saja, maka madailah baginya dah. Tak tahulah begitu dah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hot tu kali. Tak ingat Rabbana atina fid dunya hasanah je ingat. Dekat tu lah kalau kita kira dah. Tapi moleknya baca Fatihah lah. Hak ni lagi payah daripada Fatihah kita kira dah. Inilah dipegangi oleh Syekh Ibn Hajar dalam kitabnya Tuhfah. Dan Syekh Ramli dalam kitabnya Bughni. Syekh Ramli itu kitab tu Nihayatul Muhtaj. Syekh Khatib Syarbini Bughni Muhtaj dah. Jadi hampir samalah pendapat ulama dah. Di kalangan ulama tu sama. Ulama besar mazhab Syafi'i. Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari lah yang kata apa? Tidak disyaratkan dalam zikir dan doa itu dikosakkan, diniatkan sebagai pengganti Fatihah. Tak nanti kau niat lah ganti Fatihah dah. Lepas tu, tetapi yang disyaratkan bahawa tidak dikosakkan, tidak niatkan yang lain dari pengganti Fatihah. Kalau nak niat ganti Fatihah. Tapi automatik lah. Wajib dia kan dia baru mesti selesai dah. Fatihah tak ada nak ngapa, baca dia lah ulai dah. Subhanallah kau subhanallah alhamdulillah. Kalau dia bahasa mudah tu baca tu dulu dah. Jadi yang pentingnya automatik lah sebenarnya wajib baca Fatihah. Muka tak ada apa lagi. Dia tahu gitu automatik yang niat dia ganti Fatihah ni. Niat ni bagi telitah lah. Tahu je buat gapo, tidak tak sengaja pengiga tu barulah tak ada niat dah. Dan bila mampu membaca sebahagian dari Fatihah, hendaklah diulang-ulangnya membacanya sehingga sampai ke bilangan ayat Fatihah dah. Jadi dia ingat tu je. Subhanallah alhamdulillah kau. Waktu dia ingat. Ulai lah siapa kau.
Dia yakin lepas daripada bilangnya huruf surah Fatihah dah. 150 itu bicaranya. 150 huruf tu. Kita pun bila lebih kurang berapa tak? Cukup tak? Ulas 10 kali ke 20 kali. Dia lepas daripada 7 ayat surah Fatihah tu bilangnya huruf dia. Ini jika tidak mampu mendatangkan penggantinya yang setengah tadi je. Maka jika mampu hendaklah dibacanya setengah Fatihah. Ni hak cerita-cerita seperti abuk Fatihah tak boleh apa dah. Kalau boleh apa? Bismillahirrahmanirrahim. Boleh apa? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekat tu je ingat dah. Oleh hak tu lebih baik dah. Dan ditambahlah dengan baca ayat penggantinya yang lain sehingga jumlahnya sama dengan jumlah Fatihah. Dan ini wajib memelihara tertibnya. Baca Fatihah dulu dah. Kau zikir lain dah. Ini ceritanya orang baru masuk Islam dah. Mau belajar dah. Atau baru bertobat ada kot setengah Fatihah tak erti dah. Setengah-setengah tepat Fatihah tak betul dah. Ada orang kaji tahu lah. Dia kata ramah tak semaya budak-budak ni. Budak-budak tak semaya tepak dia tak semaya kot. Lagi amal lah tak semaya. Mokpok dia tak semaya. Jadilah sekali Fatihah pun tak berapa kena dah. Munggu tinggal tak semaya dah. Okey. Dan kalau juga tidak mampu seperti itu dah. Dan juga tidak hafal terjemahan zikir-zikirnya dan doa-doa, maka wajiblah atasnya berdiri sekadar waktu membaca Fatihah. Kerana membaca Fatihah dan berdiri sekadar membaca Fatihah itu wajib. Jadi dia ni baru masuk Islam dah. Nak belajar Fatihah zikir betul dia belit lidah dia. Dia ni orang setengah-setengah Jepun ke apa ni belit lidah kat dia nak bahasa Arab ni dah. Jadi tak ada langsung nak baca dah. Nak ngapa ke apa. Jadi dia ni tak boleh nak baca gapo dah. Nak ajar nak habis waktu dah. Kita pun ikut sajalah. Maya berdiri sajalah. Nak baca gapo tak titi nampak dah. Tak pepeh tak ingat-ingat dah. Jadi ikut saja semaya ikut saja. Jadi semaya dia so senyap ikut sajalah senyap gitu tak apa dah. Biar semasa tu lebih kurang kita baca Fatihah kira dia okey kita lah dah. Baca Fatihah dia kan dia ni pun masuk Islam dah. Kalau terjadi kesukaran membaca Fatihah ni. Dah. Ada aku suka lah nak baca Fatihah dan penggantinya suka juga dah. Maka tinggal lagi yang wajib baginya berdiri sekadar waktu membaca Fatihah. Dia baca pun terlalu payah tak ingat-ingat dah balik lidah dia payah nak baca. Sekali sekadar dia diri saja selama waktu membaca Fatihah. Dan sunat berdiri melebihi dari waktu membaca surah Fatihah. Jadi molek lagi untuk berhati-hati sunat lah. Lebih-lebih sikit, lama sikit lebih daripada baca lama ni baca Fatihah. Okay, sunat bagi orang yang tidak mampu membaca doa kunut dalam solat subuh bahawa berdiri sesudah iktidar sekadar waktu membaca kunut. Ni lagi amal lah hak dia untuk erti baca doa kunut. Kita ni bagaimana ni mazhab kita dia? Kunut ni. Mazhab lain ramai kita lah. Jadi tak baca doa kunut mazhab 3 mazhab lain tu tak baca mana dah nah. Adalah kata mazhab Maliki tapi kurang juga baca dak. Hak kuat mana pegang dah. Mazhab kita lah. Mazhab Hanafi dan Hanbali memang ikut dia tidak bacalah bid'ah macam sama ni. Jadi tak ingatlah kunut dah. Jadi kita ni biasa ingatlah sikit dah. Tapi kalau dia ni memang cerita-cerita tak ingat juga dah. Jadi baca kunut ni tak ingat. Jadi cara gana caranya berdiri sebentar selama baca doa kunut lah. Gitulah dia kata dah. Dan wajib bagi tidak mampu membaca tahiyat akhir duduk sekadar waktu membaca tahiyat akhir. Dia tak ada ngaji lagi baca tahiyat akhir. Dah nak baca apa banyak duduk saja sampai sekadar mana masa yang dia ambil untuk baca itulah baca tahiyat akhir. Dan sunat bagi tidak dapat membaca tahiyat awal bahawa duduk sekadar waktu membacanya. Moga ni bukan rukun dah. Nak sujud sahwi kan apa dia tak erti lagi dah. Jadi bukan sujud sahwi ni jadi tak erti dah. Jadi dia tak perlulah sujud sahwi. Dan dia perlu sujud sahwi sekarang dan dia boleh duduk. Dia boleh dapat pahala sunat juga dengan cara dia duduk sekadar lama masa dia diambil untuk baca tahiyat awal dah. Dan apabila telah selesai mengangkat takbiratul ihram membaca doa iftitah dengan perlahan sudah baca doa iftitah tu jadi dia molek baca Fatihah lah dah. Lepas Fatihah ni lepas baca takbiratul ihram dan lepas baca doa iftitah dah.
iftitah ni baca perlahan lah. Diterangkan dalam hadis bentuk doa iftitah itu banyak sekali dan yang lebih afdal adalah berbunyi. Tengok sini pun tidak Allahu Akbar kabira, tak ada dah. Dalam kitab ni dia start ni wajah tu wajih allazi dah. Kita ni setengah untuk tanya tu. Sembahyang tarawih ni perlu baca ke doa iftitah ke tak? Sebenarnya doa iftitah ni banyak, pendek ada lagi dah. Pendek lagi ada lah. Jadi kita tidak mesti rigid dah. Ni Allah Akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallah bukratan wa asila, satu riwayat lain dah. Selagi riwayat ni riwayat ni. Wajjahtu wajhal ladzi fatara as-samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ni hadis riwayat lain pula. Hadis ni kuat lah. Dia sahih dah. Jadi banyak doa iftitah ni kalau kita baca baca salah satu lah, wajhatu wajhal ladzi saja apa tak apa. Atau baca Allah berkabira walhamdulillah katsira wa subhanallah bukratan wa asila. Sekat tu pun tak apa dah. Boleh berlaku. Tu riwayat lainnya. Ikut Ibn Al-Qayyim Al-Jaziyah dalam Zadul Ma'ad apa dia kata tak kena asing-asing ni. Sekali baca ni, sekali baca ni, tak boleh gabung. Mengikut mazhab kita Imam apa boleh gabung ni. Panjang pun tak apa kalau kita gabung warid yang sahih daripada Nabi tu dah. Lepas tu boboh-boboh tu jadi panjang sikit pun tak apa dah. Kita pun kena fleksibel lah. Ada baca panjang dah, ada baca sekat Allah berkabir alhamdulillah katsira subhanallah bukratan wa asila pun ada. Kadang-kadang kita tinggal waktu kita ambil belakang je sikit dah. Macam cikgu kita ada kitab ni, itu wajah tu wajihal ladzi dah. Ni lebih afdal kalau kira dah. Baca ni saja pun tak apa. Wajah tu wajihal ladzi fatara as-samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ni panjang dah nak kira ni. Tapi kita ni panjang lagi. Bobok Allah Akbar kabira lagi depan lagi panjang dah. Okey, maksudnya sini artinya aku hadapkan wajahku ke hadrat Tuhan. Wajah tu wajhiyal ladzi. Wajahku lah wajhiyana. Lillazi kepada yang dah ke hadrat Tuhan yang menciptakan langit fatras samawati wal ard. Hanifan musliman dengan tunduk hanif. Muslimah menyerah diri dia. Hanifan muslimau wa ma ana minal musyrikin, tidaklah aku dari golongan orang musyrik. Wa ma ana minal musyrikin, tidaklah aku daripada kalangan musyrikin. Inna salati sungguhnya solatku wa nusuki ibadahku. Nusuk ni ibadah. Nusuki wa mahyaya dan hidupku wa mamati dan matiku lillahi rabbil alamin, Allah bagi Allah Tuhan seluruh sekali alam. Ni macam bai'ah ni dah. Janji ta'asdir kita dah. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Tidak ada sekutu baginya dah. La syarika lahu wa bidzalika umirtu, dan demikian itulah aku diperintahkan. Wa ana minal muslimin, dan aku adalah dari golongan orang Islam. Ni macam kita bai'ah janji ta'asdir dengan Tuhan. Mungkin bai'ah dengan Nabi ke dengan apa? Jemaah Islam ke apa dah. Tapi bai'ah dengan Allah tu dah, perjanjian ta'asdir kita dengan Allah. Inilah inna salati wa nusuki wa mahyaya. Comel dah. Disunatkan membaca doa iftitah dalam solat sunat dan solat fardu. Jadi bukan solat fardu saja, solat sunat pun kita sunat baca doa iftitah. Dah. Kalau semai terakhir pun sunat lah. Cuma kita lorak kat baca hak pendek dah. Baca ni saja ataupun Allah berkabir alhamdulillah katsira subhanallah bukratan wa asila. Itu pun tak apa juga dah. Banyak lagi dah. Kalau nak kira dah. Syahadu la ilaha illallah. Mazhab Hanafi pilihan lain dah. Jadi banyak lagi doa-doa iftitah yang banyak dah. Jadi kita ada tu doa iftitah ni macam doa jenazah, cuma berbuah atas nama kita lah. Mungkin kepada si mati dia. Jadi banyak doa iftitah ni. Jadi kita pilih mana satu dah. Disunatkan baca doa iftitah ni tak kira lah solat sunat ke solat fardu, sunat belaka. Melainkan dalam solat jenazah. Solat jenazah ni jangan baca pula dia. Solat jenazah ni tidak ada doa iftitah. Tak solat rajin lah. Masa tu tak ada doa iftitah dah. Sekalipun dalam solat ghaib. Solat orang yang tidak ada depan dah. Ada perbahasan dah solat ghaib ni. Boleh kau sembahyang solat ghaib tu. Boleh sembahyang ghaib di kubur dah. Sembahyang solat jenazah di kubur macam ghaib ke, ataupun solat ghaib ni tak ada tempat kita, di mati lain dah. Boleh tak boleh, ada bahas pula. Ada kata boleh, ada kata tak boleh. Ada kata boleh 3 hari, ada kata
Macam-macam lah. Ada kata bolehnya hanya orang tak sembahyang jenazah lagi. Ada dah sembahyang. Tak boleh. Macam-macam pendapat untuk faham dalil lah. Tak apalah. Kita kiranya. Kalau sembahyang ghaib setara mana pun tidak sunat baca doa iftitah. Solat jenazah ghaib ni. Atau solat di atas kubur ni. Solat atas kubur ni solat jenazah ni lah. Solat jenazah ni. Bukan solat sembahyang, solat mayat tak boleh atas kubur ni. Sembahyang kubur ni haram dah. Nabi lagi dah. Tetapi sunat membaca doa iftitah itu tidak menurut perkiraan. Ya, kalau dibaca masih sempat membaca Fatihah sebelum imam rukuk. Ya, sunat baca Fatihah tu ikut kira kalau baca tu sempat baca Fatihah. Ya, sempat baca Fatihah sebelum imam rukuk. Jadi kalau kita nak baca ni kita kira dah. Kalau kita rasa tak ada nak baca Fatihah, dah kita mari lewat. Tak ada dah. Jangan nak baca lagi lah suruh doa iftitah tu kita nak terus baca Fatihah dah. Takut tak ada pun nak pasal Fatihah tu rukun. Doa iftitah ni sunat dah. Tapi kalau menurut perkiraan akan tertinggal membaca Fatihah baik seluruhnya atau sebahagian daripada surah Fatihah atau sempat membaca Fatihah namun imamnya sudah berpindah kepada rukuk dah. Ataupun tidak dan posisi qiyam. Berpindah dari posisi qiyam seumpamanya ke dalam rukuk atau iktidah atau sujud atau duduk imam duduk namun imamnya belum lagi memberi salam atau waktunya sudah sempit sekira-kira kalau dibaca doa iftitah keluarlah sebahagian solatnya dan waktunya dia mari sembahyang lewat atas tara dah. Kalau baca doa iftitah tak ada masuk dalam waktu ataupun tak ada rakaat dalam waktu kau maka dalam keadaan ini tidak lagi disunatkan membaca doa iftitah. Tak sunat lah. Kita nak baca Fatihah dulu lalu dah. Kalau doa iftitah sudah lewat tempatnya dengan memulai membaca ta'awuz. Kita tiba-tiba teringat nak baca iftitah tu baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim dah. Maka tidak lagi disunatkan lagi mengulanginya. Terbaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, nak baca mula doa iftitah tak boleh dah dia kata dah. Tidak sunat dah. Kerana luput tempatnya dah. Dan demikian juga kalau doa iftitah lewat kerana sudah duduk bagi orang yang bersolat masbuk. Jadi dia mari lewat dah. Duduk dah. Beserta imam dia tengok tu imam duduk dia ikut tu imamnya. Kerana sudah duduk bagi orang yang solat masbuk bersama dengan imamnya kerana tempatnya sudah lewat. Tak boleh lah nak baca. Dia mari lewat akad takbir tu duduk bersama imam dah. Itu lebih afdal dah. Dia tak boleh baca doa iftitah lah. Lepas dah waktunya. Tapi jika orang yang sudah masbuk tadi masuk mari lewat tak boleh baca Fatihah, masih sempat bersama dengan imamnya dalam tahiyat akhir. Sedangkan imamnya beri salam ketika si makmum masih berdiri. Atau didapatkan imamnya pada tahiyat pertama. Tahiyat awal dah. Dan imam berdiri sedangkan makmum juga berdiri. Atau imamnya berhenti solat kerana berhadas umpamanya. Sebelum perbuatan makmum sama dengan perbuatan lainnya, maka sunat baginya membaca doa iftitah pada ketiga bentuk ini kerana belum lewat tempatnya. Jadi gini dia ikut tu imam. Dia mari akad takbir tak imam rukuk tahiyat akhir dah. Dia pun tu tahiyat akhir. Dah, dia tu dah rakaat pertama ke apa pun dah. Jadi dia bangun tu baru rakaat pertama dah. Jadi dia molek baca doa iftitah sunat lagi dah. Dia bangun tu baru baca lah, bukan masa tahiyat akhir tu macam bangun tu baca tahiyat. Tapi akad takbir tu ada rokok ni. Ini. Tetapi dia mari masbuk. Lepas tu imam tu tak akhir. Ya akad takbir tu imam bersalah. Tak ada duduk bersama imam dah. Tak mahu masih berdiri dah. Jadi dia apa? Terus baca tahiyat, terus baca doa iftitah boleh lah dah. Tak ada duduk dah. Tak imam bersalah dah. Ataupun imam dia pada tahiyat pertama, tahiyat awal lah. Imam pun berdiri. Sedang makmum pun berdiri juga. Jadi masa tu imam tu rakaat ketiga. Tapi kita ni rakaat pertama dah.
Boleh lagi lah kalau kita del lah, syarat dia del. Tapi baca doa iftitah kan baca ke pendek-pendek lah nak. Jadi tempat tu tak lewat lah. Kita. Jadi gini lah, dia ambil macam dia dekat berdiri lah. Kali tak berdiri dan dia sedar, dia masih boleh lagi baca doa iftitah lah. Dia kira macam berdiri bersama imam ataupun tak ada bersama imam pun. Dia kira macam permulaan solat ni, permulaan solat. Iftitah ni buka solat ni. Iftitah ni buka solat. Okeylah, setakat tu dululah tentang panjanglah perbincangan surah Fatihah dan kait pula sekarang ni dengan doa iftitah ni. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika, subhanakallahumma bihamdika, subhanakallahumma bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.